Kawasan Serembu di Bau disasar sebagai pusat pengeluaran kopi utama di Sarawak. 80 hektar kawasan akan dibangunkan bagi tujuan itu untuk menghasilkan kira-kira 200 tan kopi. Adun Serembu Datuk Mirosimo berkata kopi sentiasa mendapat permintaan tinggi sekaligus berpotensi sebagai tanaman yang mampu menjana pendapatan kepada petani. Petani dijangka mampu meraih sehingga RM50 bagi sekilogram kopi. Kalau ada lebih, kita boleh ekspor keluar. Dan China salah satu pasaran terbesar. Kerana masyarakat generasi muda China mula meminati kopi sekarang. Dan kita melihat pasaran itu memang antara yang menjadi target kepada kita lah di masa akan datang. Selain kopi, kerajaan juga bercadang membangunkan industri penternakan lembu di Serembu. Datuk Miro ditemui pada rumah terbuka Christmas di Kampung Kandis Lama di Bau. Sementara itu, Adun Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada berkata aktiviti pertanian di Tebeduk perlu berubah kepada pendekatan moden bagi meningkatkan hasil pengeluaran. Kebanyakan petani di kawasan itu ketika ini masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional. Penggunaan jentera dan teknologi moden diyakini dapat mengurangkan kos operasi selain menjamin kualiti hasil pertanian. Dapat membantu mereka memodernkan cara-cara penanaman, cara-cara menanam, cara-cara pengurusannya dan juga cara-cara pemasaran. Ya, cara-cara mengurus seperti menggunakan drone untuk membuat memberi baja, memberi racun dan sebagainya. Itu adalah hasrat kita. Dan itu adalah satu sektor saja. Tetapi sektor-sektor lain yang sangat saya galakkan di kalangan petani kita adalah tanaman sawit. Pihaknya juga merancang untuk membangunkan kawasan seluas 150 hektar bagi penanaman padi di Tebedu. Ia dijangka dapat menyokong bekalan domestik yang kini banyak bergantung dengan beras import. Dr. Simon menjelaskan perkara itu kepada pemberita RTM di Tebedu. Tradisi rumah terbuka, amalan unik rakyat Sarawak melambangkan keharmonian masyarakat majmuk. Adun Telian Royston Valentine berbangga tradisi tersebut telah menjadi budaya sejak sekian lama dan menjadi amalan setiap perayaan. Katanya tradisi seperti itu bukan sekadar acara sosial, malah menjadi asas memupuk keharmonian kaum. Ia juga menjadi landasan penting memperkukuh kepercayaan sesama masyarakat. Ini sekaligus mencerminkan nilai-nilai murni rakyat Sarawak yang sentiasa hidup dalam semangat perpaduan. Justru, Royston berharap tradisi seperti itu akan terus dipelihara sebagai simbol kekuatan masyarakat Sarawak yang bersatu padu, aman dan saling menghormati. Ini selaras dengan aspirasi pembangunan negeri yang inklusif dan sejahtera. Bersempena Christmas, Royston turut mengadakan rumah terbuka di kediamannya di Mukah, memberi peluang kepada masyarakat sekitar berkongsi kemeriahan Christmas. Masa terindah bersama keluarga tidak ternilai harganya walaupun terpisah oleh jarak dan sempadan negeri. Itu yang dirasai penyunting berita RTM Sabah Miriam Ajem apabila pulang ke kampung halamannya di Bau, Sarawak bagi meraihkan Christmas bersama keluarga. Miriam yang ditemui di kediaman keluarga di Tasik Biru berkata, walaupun telah bermastautin lebih 30 tahun di Sabah, Bau tetap di hati. Sejauh manapun merantau, kemeriahan perayaan di kampung halaman adalah paling bermakna. Memang ada beza lah. Ada beza. Mungkin kita di Sarawak macam situasinya lebih kurang sama macam kita di orang Melayu sambut Hari Raya nak. Mun di Sabah ya yang lebih kepada family gathering aja. Miriam turut mengakui kampung halamannya kini semakin membangun dengan pelbagai perubahan ketara. Sebab kita orang kampung memang nampak banyak perubahan di Bau tu. Memang besar pembangunannya dengan Tasik Biru tu kampung kami dan dimajukan jadi kawasan pelancongan. Lebih 20 ahli keluarga berkumpul. Miriam dan keluarga membuktikan Christmas bukan sekadar perayaan tetapi detik penuh kemeriahan dan kasih sayang.
Perkhidmatan feri Jalan Kubu Kampung Sedaya kini menyediakan kemudahan pengangkutan yang lebih selesa kepada penduduk Kanawit. Adun Ngemah Anyijana berkata, kemudahan tersebut usaha berterusan Kerajaan Sarawak meningkatkan infrastruktur pengangkutan luar bandar. Aktiviti harian penduduk juga kini lebih mudah khususnya bagi masyarakat sekitar Jalan Nibong Tada. Beliau berterima kasih kepada Kerajaan Sarawak yang telah menyelesaikan isu perkhidmatan feri yang sangat diperlukan penduduk selama ini. Anyi berkata demikian pada satu program di Nangangungun, Kanawit. Sementara itu, Adun Macan, Alan Siden Gramong menerusi perkongsian di Facebook berkata, perkhidmatan feri berkenaan bakal memacu ekonomi kawasan Kanawit dan Ngemah. Ia juga memperkukuh jaringan pengangkutan serta memudahkan urusan perdagangan antara dua kawasan tersebut. Dalam pada itu, masa operasi perkhidmatan feri Jalan Kubu Kampung Sedaya di Kanawit dilanjutkan sehingga 12.30 malam. Pelanjutan masa tersebut sehingga 3 Januari depan bersemena sambutan Christmas dan cuti sekolah. Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak menerusi hantaran di Facebook berkata, langkah itu bertujuan melancarkan pergerakan trafik serta memudahkan urusan pengguna jalan raya. Pengguna feri dinasihatkan agar merancang perjalanan serta menggunakan laluan alternatif sekiranya perlu. Orang ramai turut diingatkan supaya sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan bagi menjamin keselamatan semua pihak. Feri Jalan Kubu Kampung Sedaya berkapasiti 32 buah kenderaan merentasi Batang Rajang mula beroperasi 23 Disember lepas. Lebihkan bekerja, kurangkan politik. Itu pesan Allahyarham Pehin Sri Adnan Satim kepada anaknya Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan. Menurut Azizul, pesanan tersebut terus dijadikan pegangan, khususnya menjelang tahun terakhir sebelum pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak. Tempoh 5 tahun sebagai Adun seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk bekerja dengan 4 tahun pertama fokus kepada khidmat dan pembangunan, manakala setahun terakhir adalah masa yang sesuai untuk urusan politik. Beliau berucap pada program santai Ahli Jawatankuasa Cawangan Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Tanjung Datu di Lundu. Tahun depan dijangka jadi tempoh mencabar buat 66 ahli jawatankuasa cawangan tersebut sebagai barisan hadapan parti menjelang pilihan raya yang mewakili kira-kira 35,000 penduduk. PBB sebagai tulang belakang kerajaan negeri memerlukan komitmen tinggi serta kerja berpasukan yang kukuh bagi memastikan kesinambungan pembangunan dan kestabilan politik kawasan berkenaan. 81 individu dan 67 kenderaan diperiksa semasa operasi bersepadu cegah jenayah bersemena ambang Christmas di daerah Mukah Rabu lepas. Ibu Pejabat Polis daerah Mukah menerusi kenyataan di Facebook berkata, operasi melibatkan 13 pegawai dan anggota dari pelbagai cawangan. Operasi bagi memastikan tidak berlaku jenayah pecah rumah dan curi semasa musim perayaan dan cuti sekolah. Kawasan tumpuan meliputi Bandar Mukah, kawasan perumahan dan tapak pembinaan. Operasi turut dijalankan di penempatan penduduk, pencawang telekomunikasi, kawasan sekitar Jalan Mukah Oyak dan Pekan Balingian. Anggota operasi turut mengadakan advokasi kempen keselamatan jalan raya kepada pemandu kenderaan dan penunggang motosikal. Pengguna jalan raya dinasihat agar tidak membawa kenderaan secara melulu yang boleh mengundang risiko kemalangan. Sekian berita bagi Sarawak. Ikuti Stadium RTM selepas ini. Salam Malaysia Madani.